Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kanser payudara, pembunuh dalam diam. Isi kandungan untuk penerangan ini ialah yang pertama, apa itu kanser payudara, simptom-simptom, tahap kanser, langkah pemeriksaan, kanser payudara dalam kalangan lelaki dan faktor risiko. Yang pertama, apa itu kanser payudara? Kanser payudara ialah kanser yang disebabkan oleh perkembangan sel-sel dalam tisu payudara secara tidak terkawal dan boleh merebak ke seluruh badan jika tidak dirawat dengan segera. Kanser payudara merupakan ancaman utama untuk wanita. Setiap 20 orang wanita di Malaysia berisiko untuk mendapatkan kanser payudara. Seterusnya ialah simptom-simptom kanser payudara. Antara simptomnya ialah yang pertama, ketulan di sekitar payudara, seterusnya keluar cecair dari payudara, warna kulit payudara menjadi kemerahan, terasa gatal pada puting susu, seterusnya saiz payudara menjadi besar atau kecil tanpa sebab, dan seterusnya terasa sakit atau nyeri di bahagian payudara dan tidak hilang. Dan terakhir sekali, terjadi kerutan di sekitar bahagian payudara. Kita ke tajuk seterusnya, iaitu tahap kanser payudara. Terdapat 4 tahap dalam kanser payudara. Yang pertama, tahap 1, saiz barah sebesar 2 cm atau kurang. Tahap 2, saiz barah 2 hingga 5 cm tanpa atau dengan bengkakan kelenjar di ketiak. Dan tahap 3, saiz barah lebih 5 cm dengan penglibatan kelenjar ketiak yang banyak. Dan terakhir, tahap 4 yang paling kronik, barah merebak lebih jauh dan melibatkan organ lain dalam tubuh. Seterusnya kita ke langkah pemeriksaan kanser payudara. Ada 2 langkah. Yang pertama, pemeriksaan sendiri di rumah, dan yang kedua, pemeriksaan di hospital, iaitu mamogram dan biopsi. Kita pergi ke pemeriksaan sendiri di rumah. Pemeriksaan sendiri payudara PSP sebulan sekali bermula dari umur 20 tahun. Gunakan hujung jari untuk memeriksa keseluruhan payudara. Langkah yang pertama, lakukan bulatan kecil dari luar payudara ke puting. Kemudian yang kedua, lihat jika terdapat sebarang perubahan pada bentuk, warna atau tekstur. Dan yang ketiga, picit puting payudara untuk periksa jika ada sebarang cecair. Dan akhir sekali, pastikan pemeriksaan sehingga ke bahagian ketiak. Pemeriksaan sendiri ini dilakukan di depan cermin. Kemudian, kita pergi ke pemeriksaan di hospital. Yang pertama ialah mamogram. Dilakukan kepada wanita yang tiada masalah terapi tetapi berisiko dan wanita yang mempunyai tanda atau masalah payudara. Dilakukan kepada wanita berumur 40 tahun dan ke atas. Dilakukan selepas haid kerana pada masa itu payudara kurang sensitif.
dapat mengesan kanser sebelum ketumbuhan dapat dirasai. Seterusnya ialah biopsi. Sel dari kawasan yang disyaki diambil dan diuji di makmal. Ini adalah kaedah yang terbaik untuk menilai jika apa-apa benjolan atau bahagian yang mencurigakan pada payudara adalah kanser. Biopsi dilakukan jika keputusan mamografi mengesan sesuatu pada payudara. Juga dilakukan jika terdapat perubahan pada puting termasuk lelehan berdarah, kulit berkerak, bercawak atau bersisik. Seterusnya kita ke kanser payudara dalam kalangan lelaki. Walaupun kanser payudara dalam kalangan lelaki agak jarang berlaku, tetapi kita harus juga mengambil tahu. Terdapat 1% kemungkinan kanser payudara berlaku kepada lelaki. Antaranya kepada lelaki yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai kanser payudara, mempunyai risiko yang sangat tinggi. Wanita yang menghidap penyakit kanser payudara hidup 2 tahun lebih lama daripada lelaki yang mempunyai kanser payudara. Jadi kita dapat rumuskan kalau lelaki ada kanser payudara tu kesan dia agak kronik. Seterusnya kita ke simptom kanser payudara bagi lelaki. Yang pertama, ketulan atau bengkak pada payudara, kemerahan atau kulit mengelupas di payudara, kerengsaan pada kulit payudara, keluarnya puting ditarik masuk atau sakit di kawasan puting. Seterusnya kita ke faktor risiko yang tidak boleh diubah jika akan berlakunya kanser payudara. Yang pertama, usia semakin bertambah. Kanser selalunya didiagnos selepas umur 50 tahun. Dan ke faktor kedua, mutasi genetik. Seterusnya, sejarah reproduktif, datang haid sebelum umur 12 tahun dan menopause selepas 55 tahun. Kemudian, keluarga yang mempunyai sejarah kanser payudara dan kanser ovari. Seterusnya, rawatan sebelum ini menggunakan terapi radiasi. Dan akhir sekali, mempunyai payudara yang padat dan bermaksud ada banyak tisu penghubung daripada tisu lemak. Seterusnya kita ke tajuk yang terakhir iaitu faktor risiko yang boleh diubah. Ini antara benda yang kita boleh buatlah untuk mengelakkan kanser payudara. Yang pertama, menjadi aktif secara fizikal, sentiasalah bersenam dan kemudian memastikan berat badan dalam keadaan normal selepas menopause dan kemudian tidak mengamalkan pengambilan alkohol. Seterusnya, tidak mengambil hormon tambahan, misalnya yang terdapat estrogen dan progesteron semasa menopause. Dan akhir sekali, mengandung anak pertama sebelum usia 30 tahun dan melakukan breastfeeding. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.